Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang proses penghasilan daging lembu di Malaysia. Daging lembu di Malaysia didapati melalui proses penternakan. Proses penternakan di Malaysia 90%-nya dijalankan secara tradisional, manakala 10% lagi dijalankan secara komersial. Daging lembu merupakan antara sumber yang penting dalam kehidupan masyarakat Islam ataupun masyarakat yang bukan Islam di Malaysia, kerana ia merupakan makanan asasi dalam negara Malaysia. Daging lembu boleh dikategorikan dalam tahsiniah kerana jika kita merujuk dalam konsep tahsiniah dalam konteks yang lebih umum, tahsiniah bermaksud pengembangan ataupun pembaikan. Maka kita boleh mengatakan bahawa pemilihan, persiapan dan penyembelihan daging lembu dalam hukum Islam melibatkan prosedur tertentu yang mengikut prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, daging lembu ataupun daging haiwan lainnya dianggap halal untuk dikonsumsi asalkan proses penyembelihannya memenuhi persyariatan. Penyembelihan harus dilakukan oleh seorang Muslim yang waras menyebut nama Allah ataupun Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih, dan mengikuti prosedur tersebut dikenali sebagai proses zabihah ataupun dhabihah. Jadi, proses penyembelihan daging lembu dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai bahagian daripada pengembangan atau pembaikan ataupun tahsiniah, kerana ia memastikan ia memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pemprosesan makanan. Pertambahan masyarakat Islam di seluruh dunia, maka permintaan daging lembu yang halal akan meningkat. Jadi pasaran produk halal telah berkembang, terutamanya produk daging lembu, di mana pada tahun 2006 menurut laporan Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) menyatakan bahawa import daging lembu dari Malaysia adalah bernilai sebanyak 231 juta US dollar ataupun bersamaan 809 juta ringgit Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung kepada bahagian input dan output dalam penghasilan daging lembu di Malaysia. Apakah input dan output? Yang pertama iaitu input. Input ialah pembuatan daging lembu di Malaysia melibatkan pelbagai input yang memainkan peranan penting dalam keseluruhan proses peternakan dan pemprosesan. Berikut adalah penerangan mengenai beberapa input utama dalam penghasilan daging lembu di Malaysia. Pertama ialah ternakan lembu. Jumlah dan jenis ternakan lembu adalah input asas. Ini termasuk pemilihan lembu yang baik, pembiakan yang berkesan dan pengurusan kualiti ternakan. Dalam pada itu, populasi lembu pedaging terkini di Malaysia sentiasa turun dan menaik, di mana terdapat sebanyak 875,934 ekor pada tahun 2000 menurun kepada tahun 2018 berjumlah 621,074 ekor sahaja. Yang kedua, makanan ternakan. Ketersediaan makanan ternakan yang berkualiti dan seimbang mempengaruhi pertumbuhan dan kesihatan lembu. Input ini melibatkan pemilihan jenis makanan, strategi pemakanan dan pengurusan ladang rumput. Seterusnya, yang ketiga, penyelenggaraan ternakan. Kos penyelenggaraan ternakan termasuk kos perubatan haiwan, kos pemeliharaan kandang dan infrastruktur yang bersesuaian. Seterusnya, yang keempat iaitu teknologi ternakan. Yang pertama, penggunaan teknologi moden seperti sistem pengawasan kesihatan ternakan, penjagaan elektronik dan pengurusan data ternakan dapat meningkatkan produktiviti dan kesejahteraan lembu. Seterusnya, menghasilkan daging halal melalui hub pemprosesan daging di Semenih. Seterusnya, hub pemprosesan itu berkemampuan untuk menawarkan jualan bahagian lembu korban yang siap diproses dan dipack terus kepada pelanggan. Seterusnya, yang kelima iaitu tenaga buruh.
keperluan tenaga buruh dalam sektor ternakan termasuk pekerja ladang, pengurus ternakan dan pekerja pemprosesan. Khususnya yang keenam, pembiakan dan genetik. Penggunaan kaedah pembiakan yang baik dan pemilihan genetik untuk meningkatkan sifat-sifat yang diingini dalam ternakan lembu. Khususnya yang ketujuh iaitu faktor cuaca. Kesan faktor cuaca seperti hujan, kelembapan dan suhu terhadap persekitaran ternakan dan ketersediaan sumber daya alam seperti rumput. Khususnya yang ke-8 iaitu pengurusan risiko. Strategi pengurusan risiko untuk mengatasi cabaran seperti wabak penyakit ternakan, fluktuasi harga makanan ternakan dan faktor risiko lain yang boleh mempengaruhi hasil ternakan. Seterusnya yang ke-9, dasar pertanian. Dasar-dasar pertanian yang memberikan insentif, bantuan dan panduan kepada petani ternakan lembu. Dan akhir sekali, yang ke-10 iaitu pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan kepada petani dan pekerja ternakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam pengurusan ternakan yang berkesan. Secara keseluruhan, input-input ini merupakan elemen penting dalam mencapai penghasilan daging lembu yang berkualiti dan berkelanjutan di Malaysia. Seterusnya, integrasi dan pengoptimum input ini dapat membantu meningkatkan produktiviti dan keberlanjutan sektor penghasilan daging lembu dalam ekonomi Malaysia. Seterusnya, output dalam penghasilan daging lembu di Malaysia. Apakah itu output? Output dalam penghasilan daging lembu di Malaysia merujuk kepada hasil-hasil yang diperoleh melalui pelbagai proses ternakan dan pemprosesan. Berikut adalah penerangan mengenai beberapa output utama dalam penghasilan daging lembu. Yang pertama ialah jumlah daging. Output utama adalah jumlah daging lembu yang dihasilkan diukur dalam metrik ton. Ini mencakup daging dari pelbagai bahagian lembu seperti daging tenderloin, sirloin dan lain-lain. Seterusnya yang kedua, kualiti daging. Kualiti daging yang tinggi adalah output penting. Ini termasuk faktor-faktor seperti kehalusan, kelembutan dan kebersihan daging yang mempengaruhi daya tarikan dan nilai pasaran. Yang ketiga ialah hasil hidupan ternakan. Kematangan dan kesihatan lembu merupakan output positif yang memastikan kelangsungan sumber daya ternakan dan kesejahteraan haiwan. Yang keempat, pendapatan petani. Output ekonomi yang penting adalah pendapatan yang diperoleh oleh petani ternakan lembu dari penjualan daging. Ini mencerminkan kejayaan ekonomi individu dalam sektor ternakan. Yang kelima, pekerjaan dan pendidikan. Penghasilan daging lembu mencipta peluang pekerjaan dalam sektor ternakan dan pemprosesan daging. Output ini juga boleh memerlukan latihan dan pendidikan bagi pekerja dalam industri ini. Yang keenam, ekspor. Output yang signifikan adalah ekspor daging lembu. Jika daging lembu Malaysia memenuhi piawaian antarabangsa, output ini dapat menyumbang kepada pendapatan negara melalui perdagangan antarabangsa. Yang ke-8 ialah inovasi dan teknologi. Output inovasi dan penggunaan teknologi dalam sektor ternakan membawa manfaat dalam meningkatkan produktiviti dan efisiensi operasi. Seterusnya yang ke-9, pengurangan kebergantungan import. Jika penghasilan daging lembu mencukupi, output yang dicapai adalah pengurangan kebergantungan kepada importasi daging luar negara, meningkatkan kedaulatan dan kestabilan bekalan makanan. Dan yang terakhir iaitu yang ke-10, kelestarian sumber daya. Output berterusan adalah kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekologi yang penting untuk kelangsungan jangka panjang sektor ternakan lembu. Secara keseluruhannya, output penting untuk mencapai keseimbangan antara kuantiti dan kualiti dalam menghasilkan daging lembu. Keberhasilan dalam mencapai output yang diinginkan memerlukan koordinasi efektif antara aspek-aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar dalam industri penghasilan daging lembu di Malaysia.
Graf di Rajah 1.1 menunjukkan kadar sara diri dan penggunaan daging lembu di Malaysia pada tahun 2007 hingga 2021. Trend pengeluaran domestik yang semakin menurun dan statement telah memberi kesan peningkatan import yang ketara bagi daging lembu. Jumlah import daging lembu telah meningkat daripada 104.3 pada tahun 2010 kepada 159.2 1000 MT pada tahun 2021. Seterusnya, graf pada Rajah 1.2 iaitu trend pengeluaran domestik dan import daging lembu di Malaysia pada tahun 2010 hingga 2021. Pengeluaran domestik yang rendah dan merosot telah menjejaskan pertumbuhan industri pemprosesan produk bernilai tambah. Justru kerajaan telah mengambil langkah untuk melaksanakan liberalisasi import ke atas daging lembu bermula Januari 2016 bagi memastikan pertumbuhan industri pemprosesan tempatan kekal signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan teruskan kepada perbezaan penghasilan daging lembu di Malaysia dan juga di Australia. Dua faktor utama yang kita boleh lihat pada perbezaan di antara penghasilan daging di Malaysia dan juga di Australia adalah pada input dan output penghasilan daging tersebut. Terdapat tiga input utama dalam penghasilan daging lembu di Australia yang menjadi perhatian seluruh dunia, iaitu yang pertama teknologi, yang kedua pemakanan dan yang ketiga ternakan. Dari segi teknologi, kira-kira 2 hingga 3% daripada lembu Australia ditempatkan di feedlot pada satu masa. Feedlot lembu ialah satu fasiliti yang diuruskan di mana ternakan diberikan diet berkhasiat dan seimbang. Seterusnya, pemakanan. Ternakan diberikan diet berkhasiat dan seimbang bertujuan untuk menghasilkan daging lembu yang konsisten dari segi kualiti dan kuantiti. Lembu yang diberi makan bijian menghabiskan sebahagian besar hidup mereka di padang rumput ternak. Dan ternakan, negara Australia mempunyai bakal lembu yang berkualiti seperti Wagyu, Angus, Bos Indicus dan Bos Taurus. Seterusnya, output penghasilan daging lembu di Australia. Industri daging merah Australia difokuskan kepada menambah nilai untuk pelanggannya di seluruh rantaian bekalan. Australia juga menyediakan produk sedia dijual seperti filet mignon, daging cube, sausage, patty, kebab dan lain-lain. Dan mereka juga menambahkan ramuan kepada daging mentah seperti sebut roti, sayur-sayuran, bahan perasa atau rempah ratus, dan memproses daging mentah menjadi produk yang lebih kecil. Jadi setelah kita melihat perbandingan di antara negara Malaysia dan juga negara Australia, kita dapati bahawa Malaysia masih lagi jauh ketinggalan untuk menjadi pengeluar utama dalam produk daging halal. Jika dilihat pada pasaran domestik, produk daging tempatan juga menghadapi saingan sengit daripada produk daging import kerana faktor harga dan kualiti produk itu sendiri. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada tajuk kita pada hari ini ialah penghasilan daging lembu merupakan satu sumber utama yang amat penting bagi masyarakat di Malaysia. Oleh itu, input yang bagus memberi kesan ataupun impak yang besar kepada hasil pengeluaran daging lembu di Malaysia. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.